Salam sejahtera kepada Dr. Nazri. Nama saya Jason Shintia dengan matriks nombor 75126 dari kumpulan 1. Hari ini, saya akan membentangkan tugasan 3 dan topik yang dipilih oleh grup saya ialah epistemologi. Dalam tugasan ini, saya akan menerangkan tentang pengenalan kepada epistemologi dan rasionalisme. Kataan epistemologi berasal dari bahasa Yunani episteme yang bermaksud pengetahuan yang berkaitan dengan sains yang mengkaji asal-usul, sejarah dan keluasan pengetahuan yang ada pada kita hari ini dalam bidang falsafah. Sebenarnya, epistemologi bersama dengan etika, logik dan juga metafizik adalah salah satu bidang falsafah. Penjualan dalam pengetahuan adalah sejenis pemolehan pengetahuan epistemologi yang melibatkan ke dalam asal-usul soalan, penjelasan dan kebolehcapaian pengetahuan manusia serta asas dan pegangan, pemahaman, pendapatan dan penerimaan. Secara umumnya, terdapat berbagai aliran utama pemolehan ilmu termaksud rasionalisme, empirisme, skeptisisme, wahyu, tradisi serta intuisi dan ilham. Rasionalisme ialah aliran epistemologi yang menekankan sumber, intelek dan ramuan penting dalam pembentukan sesuatu jenis sains. Dari segi pemolehan pengetahuan, rasionalisme diasaskan pada sumber maklumat atau justifikasi yang logik dan diakui secara meluas. Rasionalisme diiktiraf sebagai aliran falsafah kerana idea yang mendasari tafsirannya adalah kongrugen dengan logik, matematik, etika dan metafizik. Penganut rasionalisme mendapati bahawa konsep deduksi dan arahan mampu menghasilkan hujah yang berbeza tetapi masih logik dan relevan tentang apa yang berlaku. Seterusnya, saya akan sampaikan kepada Esther. Esther, silakan. Terima kasih Jason. Nama saya Esther Lojahui, matrik nombor 74746. Saya akan bentang tentang empirisisme dan skeptisisme. Empirisisme merupakan doktrin bahawa pengalaman praktis iaitu bukan teori merupakan pengetahuan yang asas. Pemikiran empirisisme juga dapat dijelaskan semua ilmu yang didapati daripada pengalaman dalam kehidupan seharian hanya juga boleh dijustifikasikan sebagai pengalaman sahaja. John Locke berpendapatan bahawa akal manusia adalah kosong apabila dilahirkan dan semua ilmu yang didapati adalah daripada pengalaman yang dicorakkan dalam kehidupan kemudian. Auguste Comte mempunyai aliran positivisme berdasarkan 3 pendapatan serta 3 perkembangan sejarah manusia yang berpangkal dengan tahap teologi dan diikuti dengan tahap metafizik serta tahap positif. Skeptisisme adalah aliran perihal berfikir falsafah yang manusia akan sentiasa bimbang terhadap sesuatu perkara yang menjelaskan sesuatu perkara itu tiada kebenaran dan manusia tidak memaklumi jika perkara itu adalah benar. Dalam bidang falsafah, skeptisisme bermaksud semua fikiran daripada keraguan terhadap segala fenomena, perkara serta fakta harus disokong dengan bukti dengan menunjukkan sikap ingin tahu terhadap sesuatu perkara dan pengetahuan. Skeptisisme agama merupakan skeptisisme yang telah dilanjutkan dan diperkembangkan dalam bidang agama dari pernyataan tentang prinsip asas yang menjadi dasar atau asas terhadap iman. Skeptisisme saintifik merupakan kepercayaan pernyataan dan fikiran adalah daripada kajian yang dikaji dengan menggunakan cara penerangan yang ketat dan dikawal. Skeptisisme kaedah adalah falsafah dan pemikiran yang menimbulkan dengan mengemukakan dan membincangkan sesuatu perkara atau fenomena yang berlaku dalam kehidupan seharian dengan mengikuti proses penyelidikan falsafah. Yang akhir sekali, skeptisisme profesional adalah untuk mendapatkan objektif dan menjalankan kesatuan serta menilai sesuatu keterangan yang nyata serta mempunyai tanda kebenaran. Terima kasih. Sekarang kita akan pergi kepada bahagian wahyu. Wahyu berasal daripada perkataan Arab iaitu auha yang bermaksudkan inspirasi. Dari sudut etimologi pula, wahyu merupakan pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat yang khusus kepada seseorang tanpa pengetahuan orang lain. Dari sudut terminologi pula, ia merupakan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan kepada para rasul atau kata lainnya kalam Allah. Wahyu memainkan beberapa peranan penting, antaranya menjaga dan memelihara syariat Islam. Wahyu juga merupakan mukjizat Rasulullah SAW. Selain itu, wahyu dijadikan sebagai sumber rujukan ke atas kebenaran pengetahuan yang rasional, empirikal maupun intuisi. Pada masa yang sama, wahyu boleh mengeluarkan kejahilan dan kegelapan daripada hati seseorang. Bagi ilham ataupun intuisi pula, dari sudut definisi merupakan suatu daya atau kebolehan untuk memahami sesuatu tanpa berfikir atau membuat pertimbangan secara sedar maupun gerak hati. Kebiasaannya, perkara ini berlaku dalam keadaan kita tidak sedar sepenuhnya. Ilham ataupun intuisi ini bersifat personal dan Imam Al-Ghazali ada menyatakan bahawa ilham ataupun intuisi ini menyerupai cahaya yang datang kepada nurani dalam keadaan bersih dan lembut. Pada masa yang sama, ilham dan intuisi ini merupakan ilmu yang didapati tanpa sebarang kajian dan dalil. Hal ini menyebabkan para ahli sains tidak dapat menerima kaedah ini dalam memperolehi pengetahuan sains. Walau bagaimanapun, kaedah ini tetap menjadi kaedah yang pertama dalam memberi cetusan idea kepada sesuatu perkara. Ilham ataupun intuisi mempunyai nama dan istilah yang lain seperti basirah, kasyaf, wujdan, ilmu laduni maupun ilmu hudri.
Nama saya Muhammad Jilani bin Ahmad, nomor metrik 78192. Saya akan berbincang mengenai kaedah perolehan ilmu. Kaedah perolehan ilmu mempunyai dua pendekatan untuk mengumpul dan menganalisis data, iaitu kaedah kualitatif dan kaedah kuantitatif. Setiap jenis pendekatan mempunyai objektif dan kaedah yang berbeza, dan kedua-duanya adalah penting untuk memperoleh berbagai jenis penemuan dan penyelidikan. Pendekatan kualitatif menyatakan dalam perkataan ia digunakan untuk memahami konsep, pemikiran atau pengalaman. Terdapat 4 kaedah untuk menggunakan kaedah kualitatif, iaitu untuk membual, learn focus, kajian case, dan analisis bencana. Seterusnya, kaedah kuantitatif juga mempunyai 4 kaedah, yaitu survei, eksperimen, pemerhatian, dan analisis kandungan. Perbahasan hakikat ilmu pula mempunyai 3 cabang, iaitu ruang lingkup ilmu, klasifikasi ilmu, dan juga hukum ilmu. Ruang lingkup ilmu merupakan alam fizikal dan alam metafizik, manakala klasifikasi ilmu ada 2, yaitu ilmu teoretikal dan juga ilmu praktikal. Yang terakhir sekali, hukum ilmu, yaitu hukum dan juga teori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Aizat Taufik dan saya akan menerangkan tentang ilmu teoretikal. Ilmu teoretikal merujuk kepada semua jenis ilmu dan memberi jawapan kepada persoalan asas kehidupan tentang kewujudan Tuhan dan manusia dan selainnya. Tujuan ilmu teoretikal adalah untuk mencari kebenaran berdasarkan kaedah empirikal. Kaedah empirikal termasuklah pemerhatian, pengalaman dan eksperimen. Ilmu teoretikal juga bersifat teori, penceritaan, perbahasan dan huraian. Contoh-contoh untuk ilmu teoretikal termasuklah bidang metafizik, ilmu logik dan epistemologi. Metafizik berunsur falsafah adalah kajian pada peringkat yang paling abstrak, manakala metafizik berunsur keagamaan adalah fenomena di luar alam nyata. Ilmu logik pula adalah ilmu dalam bentuk matematik yang abstrak. Epistemologi adalah kajian yang menjawab persoalan-persoalan. Nama saya Iman Hakim, nombor metrik 72265. Untuk ilmu praktikal untuk epistemologi, terdapat 5 ilmu praktikal. Ilmu pertama iaitu penemuan saintifik. Epistemologi memainkan peranan yang besar dalam penemuan saintifik kerana ia memerlukan pemikiran rasional untuk menghasilkan ilmu baharu dengan kesilapan yang kecil atau minimum. Ilmu praktikal kedua adalah membuat keputusan. Sebelum membuat keputusan, informasi perlu dikumpul terlebih dahulu dan dinilai kebaikan dan keburukannya. Mencari penyelesaian alternatif, risiko dan membuat pilihan yang betul. Ilmu praktikal ketiga adalah pemikiran kritikal. Ia dapat membantu kita dengan berfikir di luar kotak untuk menyelesaikan masalah. Ilmu praktikal keempat epistemologi adalah pengesahan berita. Epistemologi boleh digunakan untuk mengesahkan tajuk sesebuah berita adalah sahih ataupun tidak. Dan ilmu praktikal terakhir epistemologi adalah untuk memahami dunia. Epistemologi memainkan peranan penting dalam memahami dunia. Ia boleh membantu para falsafah dengan membuat teori tentang ilmu yang kita ada pada zaman sekarang adalah sahih ataupun tidak. Ia juga dapat membantu ahli falsafah membuat perbezaan antara ilmu dan kepercayaan. Kesimpulan yang dapat dipelajari daripada tugasan ini adalah epistemologi adalah bidang falsafah yang berkaitan dengan sains. Kaedah dan sumber perolehan ilmu ialah rasionalisme, empirisisme, skeptisisme, wahyu, intuisi dan ilham. Kaedah perolehan ilmu adalah kualitatif dan kuantitatif. Perbahasan hakikat ilmu dibahagikan kepada 3, yaitu ruang lingkup ilmu, klasifikasi ilmu, dan hukum ilmu. Aliran ilmu yang ada dalam tugasan ini adalah aliran ilmu teoretikal dan ilmu